dia khalifah itu dengan beberapa isyarat daripada Nabi. Ini beberapa petunjuk, beberapa tanda daripada Nabi. Nabi yang suruh. Ya, ataupun petunjuk Nabi yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar terlantik jadi khalifah yang pertama. Nabi tak lantik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Tapi ada beberapa petunjuk daripada Nabi bahawa Sayyidina Abu Bakar layak jadi khalifah yang pertama. Iaitu pada ketika sihat Nabi dan sakit wafat Nabi. Dengan reda dan membai'ah sekalian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian kerabatnya seperti barang yang tersebut di dalam beberapa hadis yang meriwayatkan dia oleh Bukhari dan Muslim dan Tirmizi dan Hakim dan Tabarani dan lainnya dengan beberapa sanad daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Anas bin Malik dan Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Aisyah binti Abi Bakar dan yang lain daripada mereka itu daripada beberapa sahabat. Dan lagi pula antara wafat Sayyidina Abu Bakar dan wafat Sayyidina Hasan 37 tahun. Dan antara wafatnya dan wafat Sayyidina Husain 47 tahun. Maka di mana masa bagi Sayyidina Abu Bakar hendak perbuat helah bunuh keduanya? Ya jahulun ajibun. Mana kata, wahai orang jahil yang tersangat hairan perkataan engkau dengan ketiadaan ilmu dan fikir. Wallahu a'lam. Habis kat tu. Kita berhenti dekat tu. Soalan. Boleh terangkan makna dan apakah mafhum zikir Allah? Allah ni ialah isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Allah ini isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Isim ma'rifah ni banyak lah yang paling ma'rifah Allah. Maka kata ulama tasawuf, barang siapa melihat kepada alam, tidak ingat ia akan Allah, maka jelas jahilnya. Jadi siapa tengok dunia ni tak ingat Allah, maka dia tu jahil. Maka kalau kita zikir Allah, maknanya apa dia? Maknanya kita ingat zat yang wajibul wujud. Zat yang wajibul wujud iaitulah Allah. Maka kita zikir Allah, mafhumnya ialah zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, yang memiliki nama-nama yang maha agung, yang menjadikan sekalian alam yang nama kebesarannya Allah. Itulah makna Allah. Itu nama bagi zat Tuhan. Jadi kita zikir Allah itu dengan makna menyebut Tuhan. Apa makna Tuhan? Apa makna Tuhan? Itu yang kita duk hafal tu. Ya. Arti Tuhan tu 4 perkara. Baik, habis. Dan hu tu maknanya dia. Dia ni ialah dialah Allah. Orang khawas mereka zikir hu. Ganti daripada Allah. Kenapa? Mereka orang-orang yang zauq. Ada yang sampai kepada majzub. Nak sampai darjah ini kena melalui beberapa maqam. Zauq, fana, majzub. Sebelum zauq dia kena awam. Yang umum. Kemudian awam yang soleh namanya idrak, madruk, orang-orang yang mudrikun.
Kemudian barulah zauq, kemudian fana, lepas tu majzub. Ni kita tak boleh zikir hu kalau tidak dipimpin oleh guru yang mursyid. Jadi kita ini kena zikir la ilaha illallah dulu. Tu kaedah dia. Tapi kalau dipimpin oleh guru mursyid, zikirlah hu ke hi ke tak apa. Tidak salah. Sebab ada geng anti tarikat duk edit video mempersendakan perkataan hu. Itu berarti macam beruk di hutan, wal'ayazubillah, nak jadi murtad buat tu. Mempersendakan kalimah Allah boleh menyebabkan jadi murtad. Hu ni adalah domain kembali kepada Allah. Nas'aluka ya man huwallah. Hu tu huwallah, dialah Allah. Lepas tu kena ngaji nahu banyak sikit. Supaya dia tahu domain tu kembali kepada mana. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nampak? Hu al-hayyul qayyum. Qul huwallahu ahad. Huwa ahad. Jadi hu tu adalah kembali kepada Allah. Dia maknanya dia Allah. Dia siapa mempermainkan kalimah ini boleh membawa kepada murtad wal'iyazubillah. Tolong dan mohon beri pencerahan tentang arti zikir hi, hu dalam tarikat. Itu semua yang makna Allah, kembali kepada Allah. Ya, ini bagi orang apa? Orang khawas dan khawasul khawas. Orang khawasul khawas, mereka tidak lagi menjadikan zikir lidah sebagai zikir utama mereka. Tidak seperti kita orang awam menjadikan zikir lidah sebagai zikir utama. Sebab mati hati kita ni. Sebab hati kita belum hidup. Maka zikir utama kita zikir lidah. Tapi orang khawas dan khawasul khawas, hati mereka sudah hidup. Apatah lagi orang khawasul khawas, ya, sir mereka sudah hidup. Rahsia yang terbit daripada 5 pintu hati mereka itu telah hidup. Jadi bila hidup, tidur pun ingat Allah. Itulah hakikat zikir. Hakikat zikir itu ialah hatinya mengembara di alam ruh, di alam Rabbaniyah, alam ketuhanan. Bila hatinya mengembara ke alam ketuhanan, maka pengembaraan itu tiada huruf, tiada suara, tiada bunyi. Dia sir. Maka zikir lidah itu sementelah sahaja baginya. Apa dia sebut semua dapat pahala. Sama ada hu ke, hi ke, 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 hi ke. Itu hanyalah bunyian lidah yang mengiringi perjalanan kerohanian kepada ma'rifatullah. Yang berbagai-bagai sir, makam ia tempuh. Kita ni tak sampai darjah itu, kenalah perbetulkan dulu di lidah. Ya, baca la ilaha illallah tak betul pun dosa kita ni. Ya. Jadi apa yang dizikirkan oleh orang-orang yang sampai darjahnya jangan dipertikaikan. Dan orang yang tak sampai ke darjah ini haram zikir dengan seorang diri. Hu, hi tak boleh. Melainkan dipimpin oleh guru yang mursyid. Kalau tak dipimpin oleh guru yang mursyid, wajib zikirnya zikir yang beradat pada syariat. Wallahu a'lam.
Nanti kita akan jumpa dalam hikam. Ya, kita akan jumpa dalam hikam, nanti kita akan cerita lebih lanjut. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وانت الغفور الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. تقبلنا فتحا قريبا ما فتحته على انبيائك واوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Artinya tiada ada Muhammad itu bapa bagi seseorang daripada segala laki-laki kamu, dan tetapi adalah ia Rasulullah dan ia kesudahan daripada sekalian Nabi. Bermula orang yang mengingkar akan barang yang menunjuk atas sabitnya itu, yakni kesungguhannya itu, ini kesungguhan kebenaran Nabi itu akhir zaman, dia ingkar. Dia kata ada lagi Nabi. Ada Nabi Melayu pula, Rasul Melayu pula. Dan ia kesudahan daripada sekalian. Bermula barang orang yang mengingkar akan barang yang menunjuk atas sabitnya itu oleh ijma' ulama dan nas Quran dan hadis Nabi, iaitu jadi kafir ia qat'an. Kafir ia qat'an, ini kafir yang putus. Kafir yang putus ni makna kata apa? Ya, diputuskan oleh ulama, tidak ada percanggahan lagi, iaitu kafir. Tidak ada khilaf ulama. Habis. Tanbihun, ini suatu penjagaan. Seperti yang tersebut itu, orang yang berkata Sayyidina Abu Bakar itu seteru Rasulullah dan lazim daripadanya bukan ia sahabat. Mana kata orang yang kata Sayyidina Abu Bakar itu bukan sahabat, itu sahabat Nabi. Baca balik. Tanbihun, seperti yang tersebut itu, orang yang berkata seperti yang tersebut itu, yang jadi kafir juga. Orang yang berkata Sayyidina Abu Bakar itu seteru Rasulullah, ini musuh Rasulullah, dan lazim daripadanya bukan ia sahabat. Dan lazim ni tentulah daripada mengatakan Sayyidina Abu Bakar itu seteru, bukanlah ia sahabat. Siapa kata lagu tu? Kafir. Dan membawa perkataan yang tersebut itu mengingkar ia. Dan membawa, yakni dan memberi pengertian. Dan membawa ni dan memberi pengertian perkataan yang tersebut itu mengingkar ia akan Sayyidina Abu Bakar itu sahabat Nabi. Maka siapa kata lagu itu jadi kafir. Bila orang yang mengingkar ia akan yang tersebut itu jadi kafir ia. Siapa ingkarkan Sayyidina Abu Bakar jadi sahabat Nabi, kafir ia. Dalil yang demikian itu telah berkata Syekh Khawarizmi dalam kitabnya As